Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan sambung kelas mengenai penerangan kadar nadi latihan yang kita dah buat minggu lepas. Okey, dan juga kita akan tambah sikit mengenai kelenturan. Okey, kenapa cikgu buat penerangan mengenai kadar nadi latihan? Sebab cikgu tengok apa yang awak buat tu ada yang tak berapa faham dan ada yang tak berapa tahu lagi lah mengenai cara untuk mengira kadar nadi latihan. Okey, jadi cikgu bacakan balik sebelum kita mulakan senaman untuk kita tingkatkan kapasiti aerobik kita. Kita perlu mengira kadar nadi rehat dahulu dan kadar nadi maksimum. Okey, yang mana kadar nadi rehat tu awak perlu ambil semasa bangun daripada tidur. Dan kadar nadi maksimum tu cikgu dah bagi tahu macam mana nak dapatkan kan. Okey, lepas tu formula Carbonen boleh digunakan untuk mengira kadar nadi latihan. Jadi, untuk kita kira kadar nadi latihan, kita perlu menggunakan formula Carbonen yang cikgu dah bagi sebelum ni. Okey, ini adalah cara bagaimana untuk awak mendapatkan kadar nadi rehat. Okey, untuk mendapatkan kadar nadi rehat yang tepat, ambil denyutan nadi pada waktu pagi sewaktu bangun daripada tidur dan dapatkan bacaan selama 60 saat. Okey, cikgu dah suruh awak buat semalam. Okey, cikgu dah bagi tahu semalam untuk awak cari kadar nadi rehat awak hari ini. Okey, dan cikgu harap awak dah dapatlah kadar nadi rehat awak untuk pagi ni tadi. Okey, ini pula bagaimana untuk awak mendapatkan kadar nadi maksimum. Okey, contoh pengiraan kadar nadi maksimum bagi murid tingkatan 1 iaitu 13 tahun. Okey, iaitu 220 ni memang tetap dia punya angka, awak tak boleh ubah. Tak boleh ubah 230 ke 240. Okey, 220 ni memang kadar nadi maksimum yang telah ditetapkan. Okey, tolak dengan umur awak. Okey, kalau umur awak 12, awak tulis 12. Okey, kalau awak umur 13 sekarang, okey, tolakkan dengan 13 tahun. Okey, jadi 207 ni adalah kadar nadi maksimum untuk awak. Okey, denyutan seminit. Ini adalah formula Carbonen yang cikgu dah bagi tahu minggu lepas. Okey, KNL ni kadar nadi latihan. Okey, macam mana nak dapatkan kadar nadi latihan? Okey, KNM, kadar nadi maksimum yang kita dah kira sebentar tadi, kena tolakkan dengan kadar nadi rehat. Kadar nadi rehat yang awak kira selepas awak bangun daripada tidur. Dan juga darabkan dengan intensiti latihan. Intensiti latihan ni selalunya keberatan latihan yang awak akan buat. Contohnya awak nak buat jogging. Okay, awak nak jogging, mungkin awak akan buat 60%. Okay, tengok keberatan latihan yang awak nak buat. Okay, tambahkan dengan kadar nadi rehat. Ini adalah contoh pengiraan kadar nadi latihan sekiranya intensiti latihan adalah 70%. Okey, cikgu dah bagi contoh kadar nadi latihan cikgu dekat sini. Okey, ini kadar nadi maksimum cikgu iaitu 197. Mana cikgu dapat 197 ni cikgu? Okey, 220 tadi kita tolakkan dengan umur cikgu. Jadi dapat 197. Okey, tolakkan dengan kadar nadi rehat. Kadar nadi rehat cikgu ni cikgu dapat bila cikgu bangun tidur, cikgu terus kira 60 saat. Okey, jadi cikgu dapat 62. Okey, kali 0.7. Kenapa ada 0.7 ni cikgu? Okey, 70% bila awak tukar kepada perpuluhan, awak akan dapat 0.7 dan tambah 62. 62 ni samalah tadi kadar nadi rehat. Masukkan sahaja angka-angka ni di dalam formula. Okey, jadi step yang kedua, apa yang awak perlu buat? Okey, tengok dulu kat sini ada operasi darab, tolak dan juga tambah. Okey, kalau awak ikut matematik, apa yang perlu buat dahulu? Okey, semestinya operasi darab. Okey, jadi cikgu darabkan dahulu 62 darab 0.7. Sebab tu cikgu dapat
43.4. Okay, jadi awak boleh masukkan seperti biasa. 197 tolak dengan 43.4 tambah dengan 62. Okay, jadi awak boleh tambah dan tolak seperti biasa. Okay, jadi cikgu dapat 215 denyutan seminit. Okay, sama juga dengan awak. Okay, awak perlu buat semula kadar nadi latihan awak dengan betul. Okay, jadi awak kira dulu kadar nadi maksimum awak 220 tolak dengan umur awak 13. Dapat 207. Okay, ini kadar nadi maksimum. Okay, kat mana nak cari kadar nadi rehat ni? Kadar nadi rehat awak cari masa bangun tidur. Cikgu dah minta awak cari kan? Okey, jadi awak dah dapat. Okay, sama juga 207 tolak dengan kadar nadi rehat. Contohnya awak dapat 70 kali dengan 0.7 sebab intensiti latihan yang sama. Okey, tambah dengan 70. Okay, jadi kirakan di sini dahulu. Okay, kira dalam kurungan ni dahulu baru awak boleh masukkan semula. Okay, berapa tambah 70. Kira seperti biasa dan awak akan dapat kadar nadi latihan awak denyutan seminit. Okey, untuk hari ni kita akan tambah sikit kalau dekat buku teks awak tu, okey, mengenai kelenturan. Okey, kelenturan. Apa itu kelenturan? Okey, kelenturan adalah keupayaan otot, tendon dan ligamen untuk membenarkan sendi anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum. Okay, peningkatan dalam kelenturan berlaku apabila seseorang itu mempunyai otot yang anjal dan sendi yang bebas untuk bergerak sepenuhnya. Okay, kalau awak nak lebih faham lagi, kelenturan ni selalunya kita kaitkan dengan sukan-sukan yang mempunyai kelenturan yang baik. Contohnya, gimnastik, sepak takraw, okay, yang mana dia perlukan julat pergerakan yang maksimum. Okey, dia kalau nak libas tu nak kena tolak dia punya kaki tu semaksimum yang mungkin. Okey, itu adalah kelenturan. Ini adalah faedah bila awak memiliki kelenturan yang baik. Faedah kebaikan. Okey, yang pertama mewujudkan rasa selamat dan selesa semasa melakukan aktiviti. Okey, kalau ada kelenturan yang baik, okey, awak akan rasa lebih selamat. Awak akan rasa lebih selesa. Okay, cuba awak buat aktiviti kelenturan, awak rasa macam mana. Okay, kat situ awak boleh tengoklah kelenturan awak baik atau tidak. Okay, yang kedua, mengurangkan risiko mendapat kecederaan. Okay, kalau awak ada kelenturan yang baik, okay, kalau awak rasa awak nak buat sesuatu aktiviti, okay, risiko untuk awak dapat kecederaan tu adalah kurang. Okay, sebab kelenturan awak baik, awak boleh julat pergerakan awak tu boleh sampai ke maksimum. Okay, yang ketiga, mengurangkan rasa sakit dan tidak selesa semasa melakukan kerja. Okay, dan yang keempat, meningkatkan prestasi dalam sukan. Ini biasanya atlet lah. Bila atlet, dia perlu memiliki kelenturan yang baik untuk dia tingkatkan lagi dia punya prestasi. Okey, ini adalah aktiviti-aktiviti kelenturan. Cara pelaksanaan dia, ini adalah berbentuk stesen. Okay, setiap stesen menyediakan satu jenis senaman kelenturan. Okay, sebabkan kita tak boleh buat, okay, kalau awak dekat rumah, tengah free-free, tak ada buat apa, cikgu rasa ini aktiviti yang paling mudah. Okay, apa yang awak boleh buat? Stesen 1. Okay, regangan pectoralis. Macam mana dia buat? Cikgu rasa awak pernah buat lah regangan ni. Yang kedua, regangan belakang badan. Okay, ini tengah tengok TV pun boleh buat. Okay, sama juga yang ketiga, regangan pinggang. Okay, buat dengan berhati-hati.
Yang keempat, jangkauan melunjur. Okey, duduk secara melunjur. Okey, dekat situ, lepas tu luruskan dan rapatkan kedua belah kaki. Okey, seterusnya stesen yang kelima adalah regangan groin, yang mana awak perlukan tarik kedua-dua hujung kaki rapat ke bahagian peha. Okey, kat situ awak boleh tahulah awak ni sebenarnya lentur atau tidak. Okay, yang keenam, meniarap sambil mengangkat kaki dan tangan berselang-seli. Ini macam awak terbang lah. Okay. Yang ketujuh, kilas badan. Okay, duduk melunjur. Okay, jangkauan tangan kanan sejauh yang mungkin ke belakang. Cuba buat. Okay. Dan yang terakhir adalah regangan quadricep. Okay, berdiri tegak dan kaki dibuka seluas bahu. Okay. Ini adalah contoh-contoh aktiviti untuk kelenturan. Cikgu harap awak boleh buatlah sambil-sambil awak tengok TV, tak ada buat apa kan. Okay, boleh buat sebab ini cikgu rasa sangat mudah lah dia punya aktiviti. Okay, ini adalah panduan semasa melakukan senaman regangan. Okay, kalau ada yang nak buat senaman yang tadi tu, okey, beberapa aspek keselamatan perlu diberi perhatian supaya dapat mengelakkan kecederaan dan kemalangan. Okey, walaupun awak tengok aktiviti tu ringkas kan, okey, kena titik beratkan keselamatan. Apa yang awak perlu buat? Okey, perlu buat aktiviti memanaskan badan. Okey, sebab nak mengelakkan otot kita daripada terkejut lah. Tiba-tiba awak terus buat kilas apa semua tu. Nanti awak akan rasa sakit badan, kram dan sebagainya. Okay, yang kedua, meregang otot sehingga ke tahap maksimum tanpa rasa sakit. Okay, boleh tengok dalam gambar tu. Okay, buat slow-slow, jangan buat laju-laju. Okay, dan yang ketiga, elakkan membuat regangan pada sendi dan otot yang cedera. Okay, awak tahu awak jatuh semalam, sebelah kanan kaki awak sakit, cedera. Okay, elakkan untuk buat pada otot atau sendi yang cedera. Okey, yang keempat, bernafas seperti biasa semasa membuat regangan. Okey, memanglah kita buat aktiviti kelenturan tapi jangan tahan nafas. Bernafas seperti biasa, relax. Okey, more kepada relax. Okey, dan yang terakhir, semasa membuat regangan PNF pada rakan, buat secara perlahan-lahan dan dapatkan maklum balas daripada rakan. Okay, ini jika awak buat berpasangan dengan adik, dengan abang, dengan kakak. Okay, buat secara perlahan-lahan. Okay, maklum balas ni macam mana? Okay, contohnya awak tolong kakak awak buat macam ni. Okay, jadi maklum balas ni kakak awak kata, okay, stop. Okay, awak kena stop sebab dia sahaja yang rasa sakit ke apa ke. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak dapat faham, okay, dan dapat aplikasikan apa yang teknik yang cikgu dah ajar pada hari ini. Okay, masa untuk menjawab soalan di Quizizz. Okay, cikgu akan bagi satu link Quizizz. Okay, seperti satu quiz lah untuk tajuk kapasiti aerobik dan juga kelenturan ni. Okay, jadi selamat menjawab. Okay, jangan pernah putus harapan untuk memperbaiki masa depan. Okay, macam awak contoh awak tak dapat jawab kadang ada latihan, jangan pernah putus harapan. Okay, kita jaga kita, keep healthy, keep safe dan kita akan jumpa minggu hadapan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.